Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan subtopik yang ketiga dalam bab 4 iaitu translokasi. Kita tengok dahulu analisis istilah bagi perkataan translokasi ni. Translokasi dia berasal daripada perkataan Yunani iaitu trans dan locus. Trans ni maksudnya menyeberang dan locus pula adalah tempat ataupun kedudukan. Ada 3 standard pembelajaran yang kita akan tengok dalam bab ini, dalam subtopik ini. Yang pertama, mendefinisikan translokasi. Yang kedua, mewajarkan keperluan translokasi dalam tumbuhan. Dan yang ketiga, memerihalkan laluan translokasi dalam tumbuhan. Definisi translokasi. Translokasi ini merupakan proses pengangkutan bahan-bahan organik. Seperti asid amino, glukosa dan hormon dalam phloem dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Jadi dalam definisi translokasi ini perlu dinyatakan apa yang diangkut dan perlu nyatakan dari mana ke mana. Kita tengok eksplorasi bio dahulu. Ini adalah salah satu serangga perosak yang biasa kita jumpa pada tumbuhan. Namanya aphid. Aphid ni, dia akan menghisap cecair daripada phloem yang ada pada batang tumbuhan dengan menggunakan muncung yang ada ni. Muncung dia ni digunakan untuk sedut subsel yang ada di dalam phloem. Dan bila kita analisis subsel yang disedut oleh aphid ni tadi, kita dapati ada sukrosa dan asid amino. Jadi di sini kita dapat rumuskan bahawa berlaku proses pengangkutan di dalam phloem ni. Keperluan translokasi dalam tumbuhan. Yang pertama, tentulah untuk mengekalkan kemandirian tumbuhan supaya tumbuhan ni terus dapat hidup. Yang kedua, untuk membolehkan proses metabolisme sel berlaku dengan baik. Yang ketiga, membolehkan pertumbuhan berlaku. Dan yang keempat, lebihan daripada fotosintesis ni boleh disimpan dalam organ simpanan seperti rhizom, umbisi dan berbawang untuk kegunaan di masa akan datang. Sebelum kita teruskan dengan proses translokasi, kita recall dahulu apa yang kita dah pernah belajar dalam fotosintesis. Dalam fotosintesis, karbon dioksida bertindak balas dengan air. Dengan kehadiran cahaya dan klorofil akan menghasilkan glukosa, oksigen dan air. Glukosa ni diperlukan untuk respirasi sel tumbuhan itu sendiri kan. Selain daripada itu, glukosa juga akan ditukarkan kepada sukrosa dan kanji. Kanji ni akan disimpan di dalam daun. Manakala sukrosa pula akan diangkut melalui phloem. Ke bahagian lain tumbuhan. Jadi cikgu harap awak tak peninglah dari mana datang sukrosa. Tiba-tiba ada sukrosa kat sini. Dia sebenarnya adalah hasil daripada proses fotosintesis. Kita teruskan dengan proses translokasi itu apa? Macam mana laluan sukrosa ni dalam translokasi ni? Yang pertama, sukrosa hasil daripada fotosintesis tadi akan diangkut secara aktif ke dalam tiub tapis. Sukrosa akan diangkut daripada sel daun
secara pengangkutan aktif dalam tube tapis. Okey. Okey, jadi sekarang dalam tube tapis dah banyak sukrosa. Okey, bila sukrosa tadi diangkut ke dalam tube tapis, ini akan menyebabkan keupayaan air dalam tube tapis berkurang. Okey, jadi apa yang berlaku? Air daripada xylem akan meresap secara osmosis ke dalam tube tapis. Okey. Okey, bila air tadi meresap masuk secara osmosis ke dalam tube tapis, ini akan menyebabkan tekanan hidrostatik di dalam tube tapis ini akan meningkat. Jadi, kandungan yang ada dalam flowworm ni akan ditolak pergi ke sepanjang tube tapis ni sampai ke organ sasaran. Okey, dan bagaimana kandungan daripada tube tapis ni boleh sampai ke organ sasaran ataupun organ-organ lain seperti batang, pucuk, buah, akar dan umbisi? Ia berlaku secara pengangkutan aktif. Okey, sekarang sukrosa tadi dah sampai ke bahagian lain tumbuhan. Jadi apa yang berlaku di dalam tube tapis ini? Okey, keupayaan air dalam tube tapis ni akan meningkat. Sebab apa? Kandungan bahan terlarut dah berkurang di dalam ni kan. Okey, jadi air daripada flowworm ni ataupun air dalam tube tapis ni akan meresap masuk ke dalam xylem semula secara osmosis. Okey, dan air ni akan ditarik naik ke dalam salur xylem melalui tarikan transpirasi. Okey, jadi air ni akan terus bergerak naik ke atas. Okey, melawan arah tarikan graviti. Okey, cikgu harap awak jelas ya di situ bagaimana proses pengangkutan sukrosa berlaku di dalam salur flowworm. Okey, kita dah habis subtopik ini, subtopik 4.3. Jadi, sebagai latihan, cikgu nak awak buat soalan praktis formatif 4.3 dari buku teks. Ada 5 soalan kesemuanya. Okey, jadi cikgu nak awak jawab. Okey, nanti kita akan bincangkan. Okey, terima kasih.